الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم آتنا أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها آمين اللهم آمين أما بعد إخوان وأخوات أعزكم الله kita baca doa kita dulu pada muka surat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilma. Allahumma inni a'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Amin Allahumma amin. Ikhwan wa akhawat, kita sampai pada muka surat 39, iaitu perkara yang ke-9 berkenaan dengan kelebihan ilmu. Iaitu berkenaan dengan kelebihan ilmu. Di antara kelebihan ilmu, ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Satu perkara yang perlu kita beri penjelasan ialah kebahagiaan yang hakiki ialah kebahagiaan akhirat. Itu kita faham daripada ayat Allah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatad dunya illa mata'ul. Itu kita faham. Allah beritahu tentang makna kebahagiaan. Allah kata faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Sesiapa yang diselamatkan daripada nar, diselamatkan daripada nar, daripada neraka Allah, wa udkhilal jannah, dia masuk syurga, faqad faz. Itulah kejayaan, keuntungan, kesenangan, kebahagiaan. Allah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul. Apa yang kamu saksikan dalam dunia ini, dia adalah satu jenis mata, kesenangan yang ada unsur ghurur, tipu menipu yang ada muslihat kepada Allah. Karena itu, ikhwan wa akhwat a'azzakumullah, ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan. Dan lagi satu perkara kita kena tahu bahawa apabila Allah memberi bahagia pada satu orang dengan satu orang, dia dapat rasa manisnya bahagia ini tidak sama. Tidak sama. Sangat tidak sama. Ada orang Allah bagi duit dia bahagia, ada orang Tuhan bagi ilmu dia bahagia. Ada orang dalam kemiskinan itu ada senyuman, kebahagiaan. Ada orang dalam penderitaan itu ada kesenyuman, bahagia. Maka ilmu ini dia membawa kepada kita, sepatutnya apabila kita dapat ilmu, kita mendapat kebahagiaan di hari akhirat. Apa yang ada dalam dunia ini tidak lebih nilai daripada sebelah sayap nyamuk. Kalau bernilai, nescaya seorang kafir tidak akan dapat minum seteguk ayam. Ini adalah pemberian Allah.
Pasal itu kita terbaca suatu ayat daripada surah Ali Imran, ketika Allah memberi satu ugutan yang besar, wa man yabtaghi ghairal islam ad-dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sesiapa yang berani mencari ibtigha, tuntut sungguh-sungguh lain daripada Islam, bukan kata sebarangan carian, cari sungguh-sungguh sampai peringkat tinggal Islam. Sesiapa yang mencari lain daripada Islam, maka Allah tidak akan menerima apa-apa. Tetapi dalam ayat ini Allah menyatakan wa huwa fil akhirati, akhirat dia pasti rugi. Dengan Tuhan tidak menafikan dia akan dapat habuan-habuan di dunia. Tetapi confirm orang yang meninggalkan Islam, wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kita doa pada Allah, kita tidak termasuk dalam ayat ini. Kita kena minta pada Allah, kita tidak termasuk dalam ayat ini. Kerana kerugian yang besar adalah kerugian di hari akhirat. Dan orang yang meninggalkan Islam itu satunya orang kafir mutlak. Mereka meninggalkan Islam, mereka telah mencipta Tuhan yang baru. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Mereka pasti rugi di hari akhirat. Dan juga orang-orang munafik adalah orang yang meninggalkan Islam secara batin, nampak macam dia beramal secara zahir dengan Islam, dia juga rugi di hari akhirat. Maka kerana itu, ilmu itu sepatutnya bila dia masuk, suatu cahaya ilmu bila dia masuk, dia mengubah kita. Kita mendapat jalan kebahagiaan. Mari kita tengok di atas ini apakah hujah tuan kita. Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadis daripada sahabat Abu Kabsyah Al-Anmari yang dia telah wafat pada tahun 13 Hijrah radhiyallahu anhu. Kata dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini tuan kita ni dia ambil di tengah. Jadi kita kata qita'ah minal hadis tawilah ni. Hadis itu panjang, tapi dia nak ambil dia punya dalil situ. Itu di tengah-tengah hadis itu baginda menyebut innamad dunya li arba'ah nafar. Sebelum itu Nabi menyebut tentang apa? 3 perkara kepada Abi Kabsyah ini. Nabi menyebut tentang 3 perkara. La uhaddithannakum hadithan. Aku nak bagi tahu pada kamu hadis ini, dan kamu kena pelihara, kena hafal hadis ni betul-betul. Nabi kata kepada Abu Kabsyah, apa dia? Nabi kata harta tidak pernah berkurang kerana sedekah. Harta tidak pernah kurang kerana sedekah. Allah. Jangan bimbang, harta kita tidak akan kurang kerana sedekah. Nabi kata apa? Seorang yang sabar dizalimi, malaikat Allah akan memberi kemuliaan kepada dia. Orang yang dizalimi, dia sabar, Allah memberi kemuliaan kepada dia. Jangan takut, Nabi kata. Dalam sabar itu, dizalimi ada kemuliaan. Allah. Nabi kata kepada Abu Kabsyah, aku pesan kepada kamu, tidaklah satu orang yang tawadhu malaikat Allah angkat kedudukan. Maka Nabi menyebut innamad dunya li arba'ati nafar. Baru datang penggan ini. Abdin razaqahu Allah malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimahu wa ya'lamu lillahi fima haqqan fahada bi afdalil manazil. Wa 'abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan fa huwa sadiqun niyyah yaqul law anna li malan la'amiltu bi'amalin fulan fa huwa binniyatihi fa ajruhuma sawa'un. Wa 'abdin razaqahu Allahu malan wa lam yarzuqhu 'ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi 'ilmin la yattaqi fihi rabbahu wa la yasilu fihi rahimahu وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقُهُ اللَّهُ مَالًا وَلَا عِلْمًا
fahuwa yaqul law anna li malan la'amiltu fihi bi'amali fulan fahuwa biniyati fa wizruhuma sawa'un. Hadis ini adalah hadis riwayat daripada Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis ini panjang, bacalah dalam Riyadhus Shalihin, ada hadis ini. Baik, ini tuan kitab kita nak ambil kata ilmu itu membawa kepada kebahagiaan. Iaitu Nabi bersabda, Nabi kata sesungguhnya dunia diberikan kepada 4 orang. Macam mana Allah mengagihkan dunia? Allahu Akbar. Kalau kita baca dalam Al-Kabair, Imam Zahabi bawa satu riwayat dalam kitab Al-Kabair tentang Allah mengagihkan rezeki kepada semua orang, tetapi Allah tidak mengagihkan akhlak kepada semua orang. Makan, minum, senang, lenang semua dapat, tetapi akhlak, kerana akhlak itu mewakili sebahagian daripada agama, Allah tak bagi pada semua orang. Subhanallah. Subhanallah. Ibnu Taimiyah menyebut dalam Makarimul Akhlaq tentang bu'istu, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Dibangkitkan untuk menyempurnakan akhlak. Allahu Akbar. Karena itu di dalam hadis Jabir riwayat At-Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Nabi menyebut tentang seorang yang majlis dia di hari akhirat bersama dengan Nabi, dan dia adalah orang yang hampir dengan Nabi. Sahabat tanya siapa? Nabi kata orang yang paling cantik Allah. Dan ketika ditimbang di Al-Mizan, yang akan memberatkan Al-Mizan adalah akhlak yang baik. Subhanallah. Akhlak yang sangat baik. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak yang sangat baik. Sesungguhnya dunia diberi kepada 4 orang. Bukan 4 orang yang dapat dunia, tidak. Inilah pembahagian. Dalam dunia ni ada 4 jenis manusia ni. Nafar ni ada manusia ni. Maka kita tengok, kita masuk yang mana? Kita masuk yang mana? Satu, seorang hamba Allah yang diberikan ilmu dan harta, kemudian dia bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Dengannya dia menyambung silaturahim dan mengetahui hak Allah di dalamnya. Orang tersebut kedudukannya paling baik di sisi Allah. Siapa dia? Abdun, seorang hamba, razaqahullahu malan wa ilman, campur ilmu dan harta tu bagi kat dia. Apa jadi kat dia? Fa huwa yattaqi fihi rabbah, menyebabkan dia takwa kepada Allah dengan harta dan ilmu. Ikhwan, inilah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Abu Bakar, inilah dia Abdurrahman bin Auf. Terus itu hadis yang menyatakan anna Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Auf ini yadkhulul jannah, masuk syurga, abwa, merangkak. Hadis ini tidak boleh diangkat. Tidak boleh diangkat. Kalau masuk syurga merangkak, at least masuklah. Hadis tak lepas langsung. Tapi hadis itu tidak benar, tidak benar. Tidak ada sahabat masuk syurga merangkak. Allahu Akbar. Jangan dihina martabat para sahabat. Wa kullan wa'adallahu al-husna. Allah janji mereka dengan al-husna. Kata Imam An-Nasafi dalam tafsir Nasafi, al-husna itu syurga. Wa kullan wa'adallahu, wa kullan, kesemua mereka itu, kesemua sahabat adalah ahli syurga. Subhanallah. Jangan dipelekehkan kedudukan mereka. Mereka semua ahli syurga. Diberi kepada satu hamba Allah ini dalam dunia ilmu dan harta, menjadilah orang bertakwa. Allah. Ada syekh-syekh yang duduk di tanah Arab, mereka dikaya. Bila kita mengaji dengan dia, kita bagi duit, dia bagi, semua dia bagi. Dia tidak kedekut. Ada syekhnya miskin, ada syekhnya beradab. Subhanallah. Ini satu orang. Yang kedua, tengoklah bagaimana dalil yang pertama ini menunjukkan bagaimana ilmu yang Allah beri kepada hamba Allah itu mendorong dia kepada kebahagiaan. Mendorong dia. Karena itu para ulama salah menyatakan ilmu itu memerlukan niat yang ikhlas, bersih niat ketika kita mencari ilmu. Sebab niat itu dia akan menentukan arah tuju kita. Niat itu akan menentukan arah tuju.
Pasal itu tidak ada ayat yang begitu berat, melainkan seberat ayat kita membaca wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Bahawa agama itu sendiri perlu pada keikhlasan. Ikhlas yang paling tinggi adalah tauhid yang bersih kepada Allah. Tauhid yang bersih itulah ikhlas. Kerana lawan kepada ikhlas ini adalah syirik. Apa dia? Syirik asghar. Masih nama syirik Allah. Syirik kecil apa dia? Riya. Tapi syirik berbahaya. Walaupun dia bukan syirik asghar akbar, tetapi itulah dosa yang paling besar ditanggung oleh Allah. Apabila dia menduakan niat dan ala tuju dia beribadah tidak mencari mardatillah, mencari kedudukan makam-makam dalam dunia. Inilah yang nak diangkat oleh riwayat ini, betapa ilmu membantu seseorang itu menjadi bertakwa. Wallahu ta'ala alam. Teringat perkataan para ulama salaf bahawa yang pertama, Islam bermusuh dengan syirik. Islam bermusuh dengan syirik. Yang kedua, Islam bermusuh dengan jahil. Jahil. An-nasu a'da bima jahilu. Manusia akan buat musuh dengan benda dia jahil. Dia jahil, dia tak tahu apa itu hudud, dia buat musuh. Ada orang buat musuh dengan hudud, ada orang ambil hudud buat platform. Kerana kejahilan. Satu hukum yang sangat baik Allah design bagi pada manusia. Kenapa kita tolak? Dan ada orang mengambil hukum ini sebagai platform. Tak boleh demikian. Mesti mengambil hukum ini sebagaimana Allah turunkan. Kalau ditanya kepada orang sunnah, apa pandangan kamu tentang hudud? Kita kata, zalikal kitabu la raiba fi. Kami tidak meragui apa yang ada dalam Alkitab. Bagaimana kami tidak ragu hukum sembahyang, hukum puasa, hukum zakat, demikian kami tidak meragui hukum jinayah. Sesuatu yang sabit secara qat'i, kami tidak ragui. Itu adalah kita punya akidah. Tidak ragui. Tetapi jangan dipermain-mainkan. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da iman. Jangan main-main dengan Allah, dengan ayat Allah, dengan Rasul yang diutuskan. Nanti kamu kafir. Kamu kufur setelah kamu beriman. Letaklah hudud itu pada tempatnya. Dia bukan agenda untuk mengkafirkan orang. Tidak. Dia bukan barang untuk mendapat simpati. Tidak. Dia adalah hukum Allah. Letaklah di tempat hukum. Seperti mana kahwin dua juga hukum Allah. Ada yang lawan kahwin dua? Tidak. Dia hukum Allah. Apa pandangan tuan kahwin dua? Baik ke tak baik? Mana boleh Allah syariat itu tidak ada kebaikan? Kalau kita qasad apa yang Allah syariatkan tidak ada kebaikan, kita bukan daripada ahli sunnah. Mesti ada kebaikan. Masanya, tempatnya, keadaannya, zamannya akan membuktikan. Pasal itu saya kata ada orang masuk Islam kerana kahwin dua. Jangan main-main. Jangan main-main. Seorang perempuan Kristian masuk Islam kerana mengkaji kahwin dua. Jangan main-main. Ini juga sunnah Rasulullah. Kahwin satu juga sunnah Rasulullah. Nabi kahwin satu hampir 12 tahun ni. Tapi kahwin dua juga sunnah disyariatkan. Tapi jangan take for granted. Sunnah lain semua ditinggal, sunnah janggut ditinggal, sunnah sembahyang ditinggal, sunnah kahwin dia tegak. Itu tidak benar. Sunnah itu kena syumul, kafah. Kena ambil semua. Demikian kita dengan apa yang Quran bawa itu, kesemuanya udkhulu fi silmi kafah. Ambillah kesemuanya. Baik. Yang kedua, siapakah orang yang duduk dalam dunia ini? Yang kedua, seorang hamba yang Allah berikan ilmu namun tidak diberikan harta. Ada orang ini, Allah bagi ilmu tak bagi harta. Dengan niatnya yang jujur, dia berkata dia tak dapat harta, tapi dia tengok si fulan tadi dapat harta, dia tersimpan satu niat dalam hati dia. Dia katakan diri dia, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Seperti yang dikerjakan si fulan.
ia dengan niatnya itu, maka pahala keduanya sama. Inilah orang yang makan pahala kebaikan. Ini dalil ini apa tuan kitab nak abang? Ikhwan, satu orang dia boleh niat baik begitu kerana ilmu lah. Kerana ilmu. Saya bagi satu contoh yang saya baru jumpa, iaitu satu kawan. Dia berjalan dalam musafir. Saya tengok dia berjalan musafir. Tiba-tiba saya kata kepada dia, kita buat jamak takhir. Jamak takhir maknanya semayang yang awal ni kita tak semayang lah waktu dia. Kita nak buat jamak takhir. Dia jadi gelisah. Dia kata, kalau kita mati macam mana? Dia tanya soalan tu kat saya. Kalau kita mati macam mana? Kita mati tak semayang kan? Inilah orang yang telah berniat tanpa ilmu. Dia tak ada ilmu. Dia kata, ustaz, kita buat jamak takdim senang. Kalau mati dah semayang. Kalau buat jamak takhir, mati tak semayang. Subhanallah. Sangat jahil dan menjahilkan. Subhanallah. Niat dia tidak benar. Niat dia tidak benar. Dia kena tahu itu niat itu benar-benar. Macam mana nak lahir niat itu? Kerana itu niat itu dilahirkan dengan ilmu, bukan dengan sombrono. Saya bagi lagi satu kes. Berpuasa. Satu orang perempuan, dia nak qada puasa Ramadan dia. Tiba-tiba dia tak berniat pada malam hari. Ini puasa wajib ini. Ini bukan puasa sunat. Dia tak berniat. Masuk waktu zuhur, dia terlupa, kata dia tak niat semalam. Dia tanya dekat suami dia, macam mana? Suami dia kata, tak apa, Allah Maha mengetahui. Apa soal? Kalau ikut mazhab Syafi'i, tidak boleh. Niat itu mesti jatuh selepas jatuh matahari. Bila jatuh matahari baru boleh masuk niat. Tiba-tiba bila jatuh matahari dia tak niat. Niat puasa wajib mazhab Syafi'i kena waktu malam. Kalau puasa sunat boleh niat waktu siang mazhab Syafi'i. Itu pun dengan syarat tak balun apa-apa lagi. Dah pukul 12 dengan waktu macam ni, waktu tu orang dia faham. Puasa bila. Puasa apa ada tak belakang dah. Tidak ada. Tapi dia kata Allah Maha mengetahui. Inilah niat yang tidak benar. Niat yang tidak benar. Memang Allah sangat mengetahui. Tetapi Allah telah menurunkan syariat. Allah telah menurunkan peraturan demi peraturan. Thumma ja'alnaka 'ala syari'atin min al-amri fattabi'ha. Kena ikut syariat. Karena itu kata Imam Syatibi di dalam Al-Muwafaqat, apa dia kata? Seorang yang membuat keputusan tersalah, tetapi keputusan dia buat itu berpandukan syariat, dia tetap betul. Dia nak buat satu keputusan tu, dia pakai habis segala maqasid syariah ni, dia pakai semua habis. Dia pakai, tiba-tiba dia buat keputusan, didapati keputusan dia kurang tepat. Dia tetap benar. Pasal apa? Pasal dia telah memakai syariat dalam membuat keputusan. Satu orang kata Imam Syatibi buat keputusan yang benar, tapi tak pakai syariat, dia tetap salah. Kerana syariat itu adalah panduan. Kan Nabi sebut dalam hadis tentang orang yang tafsir Quran, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Allahu akbar. Hanya guna akal. Tafsir Quran kebetulan. Kena. Nabi kata faqad akhta, salah walaupun kena, falyatabawa maq'adahu minan nar, neraka khas untuk dia. Itu penting ilmu. Pasal itu Nabi kata apa nama al-qadha, Nabi kata apa nama qadi itu. Nabi kata qadi itu ada 3. Qadiyani fil nar wa qadin fil jannah. Hadis Imam Tirmidzi. Qadi ada 3. 2 qadi masuk neraka, 1 qadi masuk. Qadi yang mana? Berhukum dengan ilmu. Biar ada juga tu qadi dia buat lolang.
Dia kata Nabi kata qadiyan dia dah kita kata. Baik. Inilah orang yang dapat pahala dengan ilmu kerana dia ada ilmu. Dia bila mengingatkan kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, seorang hamba yang Allah beri harta namun tidak diberi ilmu. Allah bagi harta, Allah tak bagi ilmu. Kebanyakan kita. Lalu dia tidak mengatur hartanya. Lalu dia tidak dapat mengatur harta. Tidak bertakwa kepada Allah dengan harta. Tidak menghubungkan rahim dengannya. Dan tidak mengetahui hak Allah di dalamnya. Kedudukan orang tersebut adalah orang yang paling jelek di sisi Allah. Ada harta tapi tak ada ilmu. Tengok macam mana apabila kita ada dunia tapi Allah tak bagi senikmat-nikmat pada kita ilmu. Rosak kita. Rosak. Pasal itu ilmu itu adalah nikmat. Ilmu itu adalah nikmat. Apa Allah sebut dalam Quran? Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamun syai'an. Kamu bodoh tu. Kamu bodoh. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Bahawa kami bagi pendengaran, penglihatan dan hati supaya kamu bersyukur. Ilmu masuk dengan telinga, ilmu masuk dengan hati, ilmu masuk dengan penglihatan. Telinga ni penting untuk ilmu. Untuk orang cacat, orang buta boleh hafaz Quran, orang jelek tak boleh hafaz Quran. Allah bagi ilmu. Ilmu itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Inilah kedudukan orang yang tidak ada ilmu tetapi ada harta, dia merosakkan sekeliling, tidak menghubungkan silaturahmi. Keempat, seorang hamba yang tidak Allah berikan harta dan juga tidak ilmu. Allahu Akbar. Yang keempat ni harta pun tak bagi, ilmu pun tak bagi. Apa dia kata? Dalam tak ada harta, nampak tak? Jadi dia tu sampai macam mana? Rosak, tidak ada kebahagiaan. Dia kata, seandainya aku memiliki harta, aku pasti mengerjakan seperti yang dikerjakan si fulan. Dia berniat seperti itu dan kedudukannya sama dalam mendapat dosa. Dan orang kata, apa pun tak ada. Dia kata pula, kalau aku kaya macam kawan tu, aku tiap-tiap malam di kasino. Dah lah hampok kalian. Apa pun tak ada. Niat pula niat buruk. Apa jadi kepada hamba Allah ini? Dia berkongsi dosa dengan hamba Allah itu pada niat. Inilah manusia yang tidak ada ilmu. Tetapi ingat, kalau ilmu itu juga tidak dibimbing oleh Allah, Quran menyatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah ala ilmin. Boleh jadi sesat kalau tidak ada ilmu. Kalau ada ilmu pun boleh jadi sesat. Pasal itu kita baca Quran, tidak ada satu perbandingan yang buruk, melainkan buruk pada orang yang berilmu. Di satu tempat Allah mengangkat orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hebat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Hebat kedudukan. Bahkan Tuhan tanya lagi, apa? Qul, apa? Hal Qul, samakah orang berilmu dengan tidak berilmu? Lafaz yang macam mana? Qul. Astagfirullah. Samakah orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Sama atau tidak sama? Mana boleh sama? Hal yastawi. Orang mengaji bahasa Arab, hal itu dalam ilmu bahasa Arab, hal itu dipanggil apa? Istifham inkari. Tapi kena hati-hati. Mesti hati-hati. Allah tanya dengan tujuan dia nak ingkar. Tetapi bukan saja ingkari, ayat ini juga membawa makna penghinaan. Ini juga membawa makna penghinaan. Menghina orang tidak ada ilmu. Allah bertanya, adakah sama, dimulai dengan hal, adakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu jawapannya tidak sama. Jawapan tidak sama itu tujuan mengingkar.
Tidak sama. Tetapi dalam masa yang sama mengherdik orang yang tidak ada ilmu, menjatuhkan kedudukan, mengangkat orang yang berilmu. Subhanallah. Karena itu ikhwan, tak ada ilmu ini satu kejelekan di sisi agama. Lebih-lebih ilmu-ilmu yang menjadi syarat seorang muslim, akidah orang muslim, ibadah orang muslim, akhlak orang muslim. Subhanallah. Tidak boleh sembrono dalam akidah, tidak boleh sembrono, mesti berakidah. Karena itu dalam bab-bab yang telah kita habiskan dahulu, kalau antum boleh ingat lagi bagaimana perkataan-perkataan ulama-ulama salaf, misalnya perkataan Imam Al-Auza'i yang kita dah mengaji dari belakang-belakang. Imam Al-Auza'i beritahu bukan sebarang ilmu, bukan sebarang ilmu dia. Jaga baik-baik. Antum, saya bagi satu contoh kepada antum. Dalam satu bab, Nabi bagi tahu kepada kita jauhi bid'ah. Betul tak? Hadis Irbad Ibn Sariyah. Jangan buat bid'ah. Dan Nabi kata bid'ah ni adalah sesat. Syarul umur muhdatsatuha. Seburuk-buruk urusan. Kullu bid'atin dhalalah. Bid'ah sesat. Ustaz, Pak sikit. Kau tak dengar? Tak makan pagi lagi. InsyaAllah. Di satu tempat, baginda Rasulullah SAW begitu hebat memberi kita kata bimbingan kepada kita jangan terlibat dengan bid'ah. Ibnu Abi Asim menulis kitab dengan nama As-Sunnah, disyarah oleh Imam Al-Baghawi kepada syarah As-Sunnah, memberi penjelasan tidak boleh melakukan bid'ah. Tak boleh. Bid'ah ni satu kejelekan. Tetapi di satu tempat pula antum perhati, baginda menyebut sesiapa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Menuntut ilmu itu penting. Siapa berjalan menuntut ilmu, Allah mudah dia ke syurga. Di satu tempat baginda kata jangan buat bid'ah. Di satu tempat kena tuntut ilmu. Kalau kita ambil kedua-dua perkataan ini, kita cintum, kita akan mendapat satu pedoman. Ilmu apa yang Nabi minta kita belajar dan apa ilmu yang Nabi minta kita jauhi. Itu ada pedoman. Ilmu yang Nabi minta kita tuntut, ilmu yang membawa ke syurga, dan ilmu yang menyesatkan bawa ke neraka adalah bid'ah. Allah. Talqin bin Habib, seorang ulama salaf, Imam Ibn Rajab Al-Hambali mengambil perkataan dia, menulis di dalam kitab Ibn Rajab Al-Hambali Jami'ul Ulum wal Hikam, itu mengangkat perkataan Talqin bin Habib. Ditanya pada dia, apa itu takwa? Apa itu takwa, tuan? Apa dia jawab? Dia kata orang yang bertakwa adalah orang yang melaksanakan ketaatan kepada Allah dalam keadaan dia mengharapkan thawab Allah, dan dia meninggalkan maksiat kerana dia ini takhafu iqab Allah, takut azab Allah. Dan orang yang mengerjakan ketaatan, mengharapkan pahala pada Allah, ketaatan yang pertama dia buat ialah menjauhi syirik, menjauhi bid'ah, dan menjauhi al-kabair. Allah. Sehingga kan kalau orang itu muttaqin, bertakwa, terlibat dengan syirik, terlibat dengan bid'ah dan kabair, dia kata dia tidak masuk dalam tamamul amal, tidak sempurna amalan. Tidak keterlaluan. Kalau diambil perkataan Talqin bin Habib ini, orang itu kalau masih melakukan bid'ah, orang itu belum sampai kepada maqam takwa. Subhanallah. Kenapa?
Dia menyatakan, Rasulullah menyatakan bid'ah itu sesat. Mana mungkin orang bertakwa melakukan amal sesat yang memasukkan dia dalam neraka Allah. Allah sangat berat dan menakutkan. Kerana itu bila kita centong menuntut ilmu sampai ke syurga dengan menjauhi bid'ah, ilmu apa yang bawa ke syurga? Ilmu apa yang bawa ke neraka? Setiap bid'ah adalah buruk. Setiap bid'ah adalah sesat dan masuk ke neraka. Maka tidak termasuk ilmu bid'ah di dalam ilmu yang mesti kita tuntut. Inilah kita angkat perkataan siapa? Perkataan Imam Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i, dia lebih senior daripada Imam Syafi'i. Ulama sebelum daripada Imam Syafi'i, ilmu dia sangat luas. Tapi kita tak tahu, kita tak kenal dia, kita tak tahu fiqh dia. Kita tak tahu mazhab lain. Mazhab lain dekat kita ni dia pakai. Kita kena Syafi'i saja. Syafi'i kita pun tak tahu lah Syafi'i yang mana. Dia bertinta dan dia melekat Allah. Jadi lepas liat, lepas punduk, lepas bengkang semua. Apa kata Imam Al-Auza'i? Dia mati pada tahun 157 Hijrah. Dia mati pada tahun 157 Hijrah. Apa dia kata? Dia kata al-ilmu ma jaa an ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apa yang datang daripada sahabat Nabi. Kerana sahabat tidak melakukan bid'ah. Itulah yang baginda sebut dengan apa nama? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu tariqan ila al-jannah. Ilmu diambil daripada para sahabat Nabi. Wa man lam yaji an wahidin minhum falaysa bi'ilmi. Kalau kita dapat ilmu tapi ilmu itu tidak datang daripada seorang pun sahabat, ketahuilah itu bukan ilmu. Itu sangat perlu dijauhi. Walaupun dia segar, dia cantik, dia sedap, nampak elok, perlu dijauhi. Falaysa bi'ilmi, dia bukan ilmu. Kalau dia bukan ilmu, dia bukan apa yang boleh membimbing dia akan merosakkan itu. Kerana itu ilmu itu perlu diperketatkan maksud dia. Bukan sembarangan ilmu. Bukan ilmu yang diambil dalam keadaan sombrono. Tidak. Ilmu yang diambil daripada sahabat Rasulullah. Mereka ini duduk dalam kurun mufaddalah. Kadang-kadang terfikir kita, Nabi kata khairun nasi qarni. Apa maksud ini semua? Manusia yang paling baik hidup dengan Quran kata kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kuntum khaira ummatin. Ibnu Katsir kata, Allah kata kuntum. Kalau Allah kata antum, bawa hampa. Kuntum sahabat kata. Allahu Akbar. Subhanallah. Allah tak kata antum, hampa. Allah kata kuntum, mereka sahabat. Sahabat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kamu sebaik-baik dikeluarkan di kalangan manusia. Kedudukan sahabat begitu hebat. Kenapa hati kita tak terbuka dan ikut orang ini? Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah menyebut dalam tafsir Ibn Qayyim ketika dia menghuraikan siratal lazina an'amta alaihim, siratal lazina an'amta alaihim, berilah kepada kami jalan yang jalan itu kau telah beri kepada orang yang telah mendapat nikmat paling besar, nikmat iman dan Islam. Kata Ibn Qayyim, siapa yang telah dapat nikmat ini sebelum kita? Mereka para sahabat. Para sahabat dah dapat dan hari ini mereka dalam syurga. Dan Quran menyatakan radhiyallahu anhum. Kenapa kita tak ikut jalan mereka? Kita pergi bikin jalan-jalan yang lain. Quran diturun. Zaman Quran diturun itu mereka berada pada zaman itu. Allahu Akbar. Mereka dalam hadis Jibril, riwayat daripada Umar Al-Khattab, hadis Jibril. Allah. Saya teringat perkataan Syekh Abdul Karim Mudaris ketika dia bercakap hadis Jibril. Dia kata apa? Aku tak ada ayat dan nak cakap pada hamba. Kalau hamba tak faham, hamba memang tak faham.
Hadis Jibril, kata Syekh Abdul Karim Mudaris, nak cerita tentang iman, Islam, ihsan. Hampa tahu tak apa jadi dalam hadis itu? Jibril datang menjelma sebagai manusia, nak beritahu kehebatan Islam. Hampa anggap Islam ni agama apa lagi? Jibril berpakaian putih, berambut hitam. Allahu Akbar. Cuma tak habaq kulit hitam. Berpakaian putih, berambut hitam. Tidak ada kesan-kesan perjalanan yang jauh. Tiba-tiba masuk ke dalam masjid, lututnya sama dengan lutut Nabi. Dia bertanya, beritahulah pada kami apa itu iman. Pelik orang ini, kata Umar. Dia soal, dia membenarkan. Dia soal, dia membenarkan. Dia soal, dia membenarkan. Tiba-tiba dia pergi. Tak ada siapa kenal dia. Tiba-tiba Nabi kata, hampa tahu tak siapa? Itulah Jibril, datang untuk mengajar agama kepada kamu. Itulah para sahabat yang mereka hidup satu zaman Jibril menyertai mujtama' mereka. Masyarakat kita siapa turun? Jangan tak tahu, Nabi sebut Dajjal ada di akhir zaman. Kenapa hati kita berat nak mengikut kurun ini? Kurun mufaddalah. Berat, terlampau berat. Ya Allah, Jibril turun. Bacalah dalam hadis Bukhari, bila Jibril nak balik, apa Jibril kata kepada Nabi? Sampaikan salam aku pada Aisyah. Lam yakunil ladzina kafaru, itu turun dalam hadis Imam Bukhari. Bila turun, apa Nabi kata? Jibril kata dekat Nabi, "Hey Muhammad, wahai Muhammad, bacalah surah ini kepada Ubay bin Ka'ab." Ubay bin Ka'ab kata, "Ya Rasulullah, Allah sebut nama aku?" Allah sebut nama aku? Ya, Allah sebut nama kau. Baca surah ini kepada Ubay bin Ka'ab. Inilah sahabat Nabi. 10 sahabat dijanji masuk syurga, masih hidup lagi. Umar Al-Khattab, Allahu Akbar. Nabi berada di atas Jabal Uhud dalam hadis Imam Bukhari. Jabal Uhud macam bergoyang. Tiba-tiba Nabi kata, "Diam wahai Uhud, diam. Di atas kamu ada seorang siddiq dan 2 orang syahid." Kedudukan sahabat. Karena itu kita kena mengetahui makanus sahabat anda ahli sunnah, di sisi ahli sunnah. Bukan main-main perkara ini. Nabi kata, "Diam kamu wahai Uhud. Di atas kamu ada seorang siddiq dan 2 orang syuhada, 2 orang yang syahid." Siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq dan Umar dan Uthman. Kedua-duanya syahid. Umar dibunuh oleh sahaya daripada Mughirah bin Syu'bah. Bunuh Umar. Dan Allahu Akbar, Al-Hafiz Ibn Katsir cerita dalam Bidayah wan Nihayah, Uthman radhiyallahu anhu, Uthman yang kahwin dengan Ruqayyah anak Rasulullah. Nabi kata, kalau aku ada anak perempuan yang kedua, aku bagi nikah dengan hang Uthman. Allahu Akbar. Seumur hidup Uthman tak pernah pakai seluar. Dia pakai jubah dengan kain. Tapi apa kata Ibn Katsir dalam Bidayah wan Nihayah? Dia nak puasa, esok tu dia nak puasa, dia makan sahur. Bila dia nak bangkit makan sahur tu, dia mimpi. Dia mimpi Pak Mentua dan kekasih dia. Rasulullah ni Pak Mentua dia. Pak Mentua dia. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata, "Osman, wahai Osman, berpuasalah di sana, berbukalah di sini." Hari itu tergerak hati dia nak pakai seluar dengan jubah. Dia pakai seluar dengan jubah. Apa dia? Dia doa pada Allah. Dia kata, "Ya Allah, ada kata aku ditakdirkan mati, jagalah orang." Ini Uthman bin Affan, bukan Uthman sekarang, bukan Uthman Jailani. Ini Uthman bin Affan. Uthman kita ni nak pergi tandas, kata tu dah tarik. Apa punya Uthman ni? Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Umur 90 lebih, puasa, orang bunuh dia. Berbuka dalam syurga dengan Nabi dan Abu Bakar. Ini kedudukan sahabat di sisi Allah. Quran mengangkat martabat mereka. Sahabat yang berada di bawah
bai'atul ridwan. Bai'atul ridwan, semuanya berada itu Nabi kata ahli syurga. Allahu Akbar. Sekitar 4,000 orang sahabat yang berada pada masa itu Nabi kata ahli syurga. Allah. Kenapa kita tak ikut ahli syurga ni? Semayang mereka, puasa mereka, akidah mereka. Kenapa kita tak ikut? Apa menghalang kita? Satu saja menghalang, kejahilan dan kebodohan. Inilah musuh yang paling besar. Dia dua ada tapi tak nampak. Betul tak? Dalam Sunan Abi Daud, Imam Abi Daud meriwayatkan perkataan Huzaifah ibn al-Yaman. Apa kata Huzaifah? Kullu ibadah lam yaf'alha ashabu Rasulillah fala taf'aluha. Semua ibadah yang sahabat Nabi tak buat, kamu jangan buat. Siapa cakap? Huzaifah ibn al-Yaman. Dan semua orang mengetahui fadilat Huzaifah, kedudukan Huzaifah. Semua orang tahu. Ibnu Katsir bercerita tentang Huzaifah dalam menafsirkan surah At-Taubah. Kedudukan Huzaifah, dia menyimpan nama-nama ahli munafik. Sampai Umar kata, Huzaifah cerita ke aku. Huzaifah kata, aku tak cerita, Nabi tak bagi cerita. Sebab kalau kita senarai nama semua ni, abang nama calon belum pilih raya pun ramai dah. Tak boleh, ini rahsia. Allah. Huzaifah kata, kalau ada ibadat yang sahabat tak buat, kamu jangan buat. Apa menghalang kita ikut mereka? Kadang-kadang tak tahu lagi ikhwan, nak bagi orang kita makan apa pun tak tahu. Balai rokok dah. Tak tahu nak bagi dia makan apa. Ayah pernah buat enggak? Nak makan geriga ulang enggak? Nak pergi cari tak mana geriga ulang. Nak bagi dia nampak. Bukan suruh ikut ustaz, bukan suruh ikut yang doa-doa ni, suruh ikut anak didik Rasulullah. Apa masalahnya? Berlaku begitu dahsyat pertentangan demi pertentangan kerana tidak memahami ilmu. Itulah Ustaz Yu Abah kata saya, selagi mana manusia yang tidak memahami manhaj ilmu, dia tidak akan mendapat keberkatan hidup. Manhaj ilmu itu penting. Penting. Kita Quran dan Sunnah para sahabat. Kebiasaan kita tidak. Quran orang tua dan orang yang lebih tua. Dia buat sahabat itu orang muda. Ikut orang tua. Ustaz, perkataan ustaz boleh membatalkan hadis. Ini usul Syiah. Perkataan imam boleh membatalkan wahyu. Tak boleh begitu. Tidak boleh begitu. Kena buka hati lapang-lapang. Lapang-lapang. Buka hati lapang-lapang. Kena minta isyrah li sadri. Ya Allah, lapanglah dada aku, ya Allah, dalam menerima hidayahmu. Buka dada lapang-lapang. Allahumma atina anfusana taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi baca doa ni, minta supaya jiwa ini ditakwakan, dibersihkan. Dan tak ada siapa boleh bersih kecuali Allah. Perlu lapang dada ya ikhwan, kena lapang dada. Orang pergi Mekah, dia pakai apa? Ihram laki-laki kan. Dia pakai tali pinggang mamak. Melayu cari juga mamak. Oh, lambat. Tali pinggang mamak, dia bukan tali pinggang Melayu. Tali pinggang mamak. Dia pakai tali pinggang mamak tu, orang jantan kan. Dia bubuh lagu tu, dia nak lipat balik, dia tak mahu. Dia kata benda bejek. Hak lebih mangkap daripada tu pun ada juga. Apa dia? Dia masuk bilik ayam, dia mandi-mandi, dia keluar, dia tak mau ambil tolak hotel tu lah. Pasal dia kata tolak hotel tu tepi semua bejek. Lagi mangkap halba campur ke halba apa? Subhanallah. Tidaklah begitu. Apa masalah dia nak buat tali pinggang tu centum bagi elok? Tidak boleh berpakaian, bukan tali pinggang. Pakaian yang berjahit, bukan jahit tepi, jahit macam tu. Dia tak boleh faham. Subhanallah. Inilah kesusahan kita dalam nak beri penerangan demi penerangan. Sangat susah dan menyusahkan.
kerana kejahilan itu telah menjadi pagar, tak boleh masuk. Dan usaha yang begitu tekun diperlukan, bantuan Allah diperlukan, nak buat pemutihan kepada orang, pemikiran orang, nak kembalikan ilmu, akidah, ibadah dan akhlak mengikut generasi salafus salih. Satu usaha yang akan ditentang dan pasti ditentang. Sebab orang tidak faham ilmu. Inilah kita terang masalah ilmu ini. Nabi SAW membahagi penghuni dunia menjadi 4 golongan. Golongan yang terbaik di antara mereka adalah yang diberikan ilmu dan harta. Ini paling baik, ada ilmu, ada harta. Dia buat baik kepada manusia dan dirinya sendiri dengan ilmu dan harta. Ini subhanallah, subhanallah. Ini orang yang paling pertama, ada kedudukan harta dan ada ilmu. Subhanallah. Jangan bercentum persamaan ini, jangan. Ada ilmu, kadang-kadang tidak ada harta. Ada harta, tidak ada ilmu. Nak bercentum ini, Allahu Akbar. Di kalangan sahabat ada yang bercentum, ada yang bercentum. Yang ke-10, satu lagi kita ambil. Yang ke-10, menuntut ilmu akan membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan, kehidupan dan cahaya. Inilah sepatutnya kita minta daripada, kita kata apa? Daripada buah ilmu, kita menjadi perubahan. Kita menjadi perubahan. Kita mendekati ilmu, ilmu merubah kita. Kita mendekati ilmu, ilmu itu membuat perubahan. Ilmu membawa kita takut kepada Allah. Ini yang paling penting. Orang yang ada ilmu itu yakhshallah, yakhshallah. Dia ada rasa gerun kepada Allah. Perlu ada rasa gerun kepada Allah. Tak kalau susah. Ya, betul. Assalamualaikum. Salam. Saya ada soalan sikit ni lah. Kenaan tadi kita kata sesat akidah. Dulu ada orang kata surat perantai. Surat perantai maknanya ada kita cuma surat kata nama apa ini macam maksiat jadi tolong edarkan surat ini pada 7 orang. Sekarang ni ada dalam buku yang sama, ada SMS. Dia kata dalam tu sekarang ni ada macam-macam maksiat. Jadi kita kena amal ini dan nak hantar pada 7 ke 10 orang macam tu lah. Jadi kalau kita tak buat macam tu akan jadi macam ni. Kalau buat macam tu jadi macam ni. Itu macam mana? Wallahu ta'ala ala, Allah yang maha mengetahui. Dia cakap tu dia ada buat hadis apa-apa. Tak lah. Dia kata dia ambil orang lain lah. Kawan lain pula beritahu, terus hantar orang lain pula 7 orang lagi. Kalau buat macam ni ada kelebihan dia lah. Ada dapat kemudahan ke apa-apa. Apa tak buat jadi masalah. Wallahu ta'ala ala. Ini semua nama ada penyakit, betul. Penyakit. Kita ini, saya pernah dapat SMS. Dia kata apa itu? Masa peperangan di Gaza, dia kata bacalah qul huwallahu berapa kali? 10 kali ke 20 kali. Perbanyakkan qul huwallahu supaya Allah memberi bantuan kepada tentera Islam di Gaza. Kalau amalan itu nak dibuat, kita mesti mengambil daripada Rasulullah. Mesti daripada Rasulullah. Kalau ada riwayat beritahu kita begitu kaedah amal dia, dan riwayat itu telah disahkan oleh para ulama, dan kita kata kita terima. Tapi sekadar begitu sahaja, ini namanya sombrono. Dan paling bahaya sekali apabila dia sandarkan benda itu pada agama. Ini satu pendustaan. Ini satu pendustaan. Dia sandar pada agama. Kalau tak buat, macam Pak Cik kata tadi, akan terjadilah malapetaka demi malapetaka. Ini satu pembohongan yang besar. Siapakah orang yang paling zalim? Melainkan orang yang berbohong ke atas nama Allah sedangkan dia tidak mengetahui apa-apa. Inilah orang yang paling zalim dan dosa-dosa sangat besar. Tidak boleh begitu. Kita bila terima, padam. Jangan kita bagi pada orang. Jangan kita bagi pada orang, padam. Dan kalau ada nombor dia, kita balas bagi dia. Kata kat dia istighfar banyak-banyak, main mengaji, main kuliah subuh, main mengaji. Jadi jangan hidup dalam jahil. Ini salah. Saya bila sahabat tu hantar qul huwallahu kepada saya balas balik, saya kata jangan duk mengarut. Jangan duk mengarut kata. Tapi dia tak balas balik apa-apa. Tidak boleh begitu. Kita hatta sampai peranjat kita mimpi Rasulullah pun bukan Rasulullah main nak bagi amalan. Itu sebagai kurnia Allah.
pertemuan rumah dengan kekasih. Itu saja. Kalau kita mimpi Rasulullah kan, mimpi Rasulullah kata, awak ham siapa? Saya Abdullah duit tak apa dah. Tak apa. Nabi kita tuta ham nega hujan ni kan. Tak apa. Mana ambil benda ni aman. InsyaAllah menjaga hang dia elok. Sahib itu adalah syaitan yang menjelma sebagai Rasulullah. Sahib itu syaitan. Dia menamakan dia Rasulullah. Sebab Rasulullah datang bukan nak bagi amalan. Hanyalah satu pertemuan sebagai anugerah Allah. Kenapa? Kerana Rasulullah dah tinggal, dah kena amalan yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Cukup dah. Tidak ada amalan dalam bentuk mimpi. Bahkan para ulama ahli sunnah pun telah memakai satu kaedah yang sangat jelas. Mimpi bukan sumber hukum. Jangan lebih buat mimpi sumber hukum. Hakim, main dua orang berbalak dalam mahkamah. Tak tahu malam tu hakim mimpi nampak macam dia ni salah. Tak tahu pagi besok kantor martu tu berdebung, awak didapati salah. Tidak boleh. Sumber hukum bukan mimpi. Hukum mesti ada al-bayyinah. Al-bayyinah. Kena ada bukti membukti, dalil mendalil. Tidak boleh mimpi. Tidak, ini semua amalan-amalan yang kita rasakan. Perlulah kita bagi nasihat kepada orang-orang itu semua. Jangan kaitkan dengan bala akan turun, sakit ke, nanti jadi bencana ke. Kalau kita kait begitu, kita telah melakukan pembohongan. Fal yatabawa maq'adahu minan nar. Satu tempat duduk dalam neraka sudah ada. Na'udzubillah. Mesti beristighfar, mesti minta ampun kepada Allah, mesti kembali taubatan nasuha, mesti minta ampun banyak-banyak kepada Allah. Ikhwan wa akhawat, dan satu lagi, kalau boleh saya nak beri pandangan, iaitu berkenaan dengan ilmu ini, iaitu dalam ilmu ini sekurang-kurangnya ada 4 perkara yang mesti kita berhati-hati. Mesti kita hati-hati. Yang pertama, ilmu itu dikaitkan dengan keadilan. Adil, jujur. Iaitu diambil daripada satu riwayat yang hasan. Riwayat yang hasan. Iaitu Nabi kata, yahmilu hadzal ilma, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udula. Ilmu itu mesti dibawa oleh satu generasi ke satu generasi yang mereka itu ada sifat udul. Apa itu? Bukan orang yang berbohong, orang yang amanah. Kerana musuh ilmu ni bohong. Bohong, musuh ilmu. Jangan berbohong. Bacalah Tadribur Rawi oleh Imam Suyuti. Bagaimana dia mendedahkan rawi-rawi yang bohong. Pembohongan itu melahirkan agama. Fadilah-fadilah Quran dibuat. Allahu Akbar. Disuruh taubat. Ada orang nak dikenakan hukuman. Nak dikenakan hukuman. Dia kata, aku dah buat 4,000 hadis palsu. Bohong. Bohong. Oh, jangan. Seperti Ibn Hibban menyatakan kepada Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami', kata Ibn Hibban, berhimpun semua benda pada dia kecuali as-sidq. Tidak ada. Semua berhimpun. Al-Jami', Nuh Al-Jami' berhimpun semua. Satu je tak ada kat dia, benar. Lain semua berhimpun. Pembohong, semua ada kat dia. Memalsukan hadis. Ibn Hibban. Allahu Akbar. Jangan begitu. Kerana ilmu ini memerlukan orang yang adil. Satu. Yang kedua apa dia? Bila kita sudah ada ilmu, kita kena ada satu kerja yang besar. Yang kedua, apa dia? Yanfuna an tahrifal ghali. Yanfuna anhu tahrifal ghali. Kita kena bangun membantah segala penyelewengan dan segala yang melampaui batas semua. Kena betul. Kita tengok orang buat salah, kita betulkan lah mengikut apa yang kita tahu dan mengikut khitah-khitah yang kita susun, langkah-langkah yang kita susun untuk membetulkan. Sebab serangan begitu besar.
serangan begitu besar. Saya duduk bincang dengan Ustaz Yub, kan serangan begitu besar. Serangan apa? Antum satu-satu sebagai contoh saya sebut. Kita betulkan. Semua orang Malaysia bermazhab Syafi'i. Ya, kita mazhab Syafi'i. Syafi'i dalam maklum buka bab jenazah. Dalam bab jenazah tu tak ada langsung kena beri arwah. Ada langsung. Tapi macam mana boleh ada kena beri arwah? Malah 40 i'anatul talibin. Pengarang i'anatul talibin kata bid'ah yang munkar buat. Tapi pelik dan memelikkan, Syekh Daud Fatani membantah, Irsyad Al-Banjari membantah, semua membantah, sampai kepada kitab yang menjadi rujukan. Kita baca Mughni Mu'tad, Khatib Syarbini membantah, semua membantah. Tapi macam mana yang benda sepakat para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin bantah, ulama salah membantah, khalaf membantah, semua bantah, tiba-tiba itu dibuat. Soal dia, siapa mastermind? Siapa mastermind? Mazhab Syafi'i itu kan tak sampai pahala. Semua kita maklum. Mazhab Imam Ahmad, cuba baca Al-Azkar Nawawi. Dalam bab menghadiahkan pahala pada orang mati, Nawawi mengambil cerita daripada Imam Ahmad dan dia cerita dalam Al-Azkar macam mana Imam Ahmad ajak kita mendoakan orang yang mati. Dan kalau kita nak bagi pahala Quran, macam mana nak buat? Kenapa tak ikut itu? Ini paling pelik dan memelikkan. Kalau satu orang bantah, satu orang tak bantah, tak apalah khilaf. Ini semua bantah. Dulu, kini dan selamanya berlaku perbantahan. Okeylah, kalau baca ulama-ulama Arab bantah, memanglah mereka ni Arab kan erti tahlil. Tahlil tu pun bahasa Arab, tapi Arab tak erti. Arab tak erti tahlil, tak erti. Kita ambil ulama-ulama Melayu kita. Syekh Daud Fatani, dia sebut di mana? Dia sebut dalam Mughni Tulah. Syekh Al-Banjari, Irsyad Banjari, disebut di mana? Sabilal Muhtadi. Lagi sekali Daud Fatani, Furu'ul Masail. Ini ulama-ulama Melayu ni. Ulama Melayu. Ulama mak jangan tanya, dia tak pergi buat. Hak Melayu-Melayu ni. Tak boleh. Tetapi kita pelik, bagaimana boleh berlaku seolah kesatuan buat benda yang dilarang. Paling pelik sekali, orang ambil kitab I'anatul Talibin, dia kata terdapat dalam i'anah boleh buat tahlil. I'anah mana dia baca ni? Sedangkan i'anah tu jilid nombor 1 tu, bab jenazah tu, semua pengarang kitab kata tak boleh buat. Kalau harta tu harta yang belum dibahagikan, haram terus dia kata. Dia boleh petik sembrono. Paling dahsyat sekali yang pernah saya jumpa, Ibnu Hajar Asqalani menyebut dalam Fathul Bari boleh buat tahlil. Bangkang, oi, Ibnu Hajar mana baca? Ibnu Hajar mana baca? Berapa Ibnu Hajar dalam dunia ni? Ibnu Hajar Fathul Bari hampir baik sikit. Ibnu Hajar Asqalani mazhab dia apa? Dia mazhab Syafi'i entah. Apa dia kata dalam Fathul Bari? Tidak ada asal usul. Tak ada asal usul daripada Nabi. Subhanallah. Boleh berbohong sebohong itu. Itu yang kita tidak faham. Kerana itu sifat orang mengaji ini, dia kena bangun dengan ilmu, dengan susunan mata rantai ilmu. Dia kena betulkan penyelewengan dan yang melampaui batas. 2. Yang ketiga, wantihalul mubtilin. Dia kena menolak pembohongan orang-orang batil ini. Batil banyak kebatilan. Sampai hari ini sebagian orang percaya Nabi Al-Khidir masih hidup.
Dia bertawassul dengan Nabi Khidir. Dia kata Nabi Khidir jaga pokok. Yang tu Menteri Pertanian, bukan Nabi Khidir. Subhanallah, sangat membatilkan, sangat membatilkan. Terpaksa kita bangun. Ada satu kawan, dia kata Alhamdulillah, dia bersyukur banyak-banyak pada Allah sebab kenuri dia Nabi Al-Khidir datang. Saya kata macam mana sahabat Nabi Khidir? Dia kata saya tahu bila kita salam dia tak ada tulang ni. Siapa bagi ketua tak tahu lah dia. Dia macam tu kan, tak ada tulang, mana isi lembek aja. Kalau kawan tu baru pergi buat operasi baru lah. Sangat bodoh dan membodohkan. Saya tanya kat dia, Nabi Khidir main, dia buat apa? Dia minum ayat sirah. Petanda, dia beritahu kat saya petanda Nabi Khidir pegang lagu ni. Kemudian kalau salam dengan Nabi Khidir, tangan kita ni bila salam tak dekat nadi. Sebab Nabi Al-Khidir tidak ada nadi. Siapa beritahu Nabi Khidir tak ada nadi? Siapa beritahu? Riwayat mana beritahu? Subhanallah. Inilah nama dia, sangat batil kan? Sangat batil. Orang percaya. Satu orang kampung saya, dalam bulan Ramadan pada tengah hari itu, ada satu orang macam cacat sikit datang rumah dia, bagi apa, minta sedekah lah, dia bagi duit. Lepas tu kawan tu bagi apa nama, buah kelapa yang dibelah. Sini tak ada nyok kan, ada kelapa. Potong buah kelapa tu, dalam tu ada unggun. Apa unggun? Tu ada unggun kan. Lepas tu dia pun ambil, tapi pelik buah kelapa yang dia beri tu kering. Unggun tu pun kering. Lepas tu lepas bagi, dia pun masuk ke dalam, orang tu hilang. Dia pun ambil buah kelapa kering tu, buah di meja kan. Tiba-tiba bila dia main, unggun tu kecil, ada macam satu batu. Duduk malam tu, mimpi orang yang capik tu main. Dia kata kami bukan sebarang orang, kami datang memberi anugerah Tuhan. Ambil batu ni, pendam dia layak, siapa sakit bagi minum. Jadi bomoh tu. Ini bukan Nabi Khidir, ini syaitan membuat ajaran syirik. Nabi Khidir menegakkan tauhid. Allah beri pada dia ilmu wahyu. Inilah kebatilan demi kebatilan. Dan yang keempat, apa dia? Wa ta'wilul jahilin. Nak kena bersemuka dengan takwil-takwil yang jahil. Takwil-takwil yang sangat jahil. Kesemua ini adalah amanah kepada orang yang belajar. Jadi ikhwan, kadang-kadang ada benda orang macam saya tak boleh buat, antum yang kena buat. Ada kadang-kadang orang lagu saya boleh buat, antum tak boleh buat. Macam antum dah duduk mengaji siang malam pagi petang, mengaji kuliah subuh saja sampai 7.30. Subhanallah. Ini nak pergi sampai pukul 8 pula. Allahu Akbar. Mengaji subuh ni. Maka antum tahu, bergeraklah pada kadar kita tahu. Ilmu menjadikan kita tawaduk kepada Allah, bukan menjadi sombong. Tidak. Ilmu tidak menjadikan kita sombong, bahkan menjadikan kita gerur kepada Allah, menjadikan kita ini orang yang amanah. InsyaAllah kita tengok yang ke-10, menuntut ilmu membawa kepada kebersihan hati, kemuliaan, kehidupan, dan namanya cahaya. Tapi yang paling hebat yang ke-11 itu, orang yang menuntut ilmu akan mendapat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhir itu anda tengok matan hadis ini, nadarallahu imra'an sami'a minna hadithan. Allahu Akbar. Allah akan beri wajah sebagai tanda orang itu mengaji ilmu hadis. Allah akan beri tanda orang mengaji ilmu hadis. Allah beri tanda. Ya Allah, para ulama bila baca hadis lagu ni mana datang? Ya Allah, pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Pilihlah kami ya Allah. Amin. Kita akan tengok apakah membohong hadis-hadis itu. Dan orang yang menolak sunnah Rasulullah ada tanda dia.
Mereka seiring dan sejalan. Dia muka macam mana sindrom Down. Muka serupa. Kita mana bahasa dia serupa apa? Enggak ada beda. Ke utara kah, ke selatan kah, ke timur, wajahnya sama. Hampirlah sama-sama. Quran kata apa bila Nabi-Nabi datang kan? Dia kata apa? Kami mendapati tok nenek kami duk buat dah kan. Takkan tok nenek kami tak tahu. Itulah hujah orang yang menolak. Sampai bila pun kita pilih tak mana-mana. Bila kita baca hadis dia tolak, itulah hujah dia. Takkan orang dulu tak tahu? Takkan orang dulu tak tahu? Ada kata takkan ustaz seorang tahu? Takkan ustaz lain tak tahu? Tok guru saya pun lama juga duduk Tanah Arah. Tok guru saya pun lama juga duduk Mekah. Dia mengaji Mekah sampai belah-belah tahun. Takkan dia tak tahu? Subhanallah. Kita tak maulah jawab. Nanti jawab menyusahkan kita lagi. Kalau mengaji Mekah sampai duduk lama-lama ni, itu tanda memang tak tahu. Sebab orang cerdik duduk Mekah ni, tahun pertama lulus, tahun kedua lulus, 4 tahun balik. Bila tahun ni tak lulus, ambil pula. Tak lulus, ambil pula. Lama duduk Mekah. Kita tak maulah nak jawab. Nanti menyusahkan. Jadi rafalah jingga pula, susah. Jadi kita pun sengak lah. Tapi itu bukan hujah yang sebenar. Hujah yang sebenar itu iqamatul hujjah bidalil. Bawalah dalil. I'ti Quran kata apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. I'ti burhana. Apa? Dalil dia. Bawa burhan kamu. Bacalah satu hadis dengan disiplin dia, menerangkan kedudukan hadis. Hadis ini daripada siapa? Hadis dikeluarkan oleh siapa? Apakah kedudukan hadis itu? Berilah penjelasan. Setelah itu selesai, awak ambil itu sebagai dalil. Dalil dalam bab apa? Mengikut susunan sukatan ilmu lah. Tak boleh lah sembrono. Ada orang kata, siapa kata tak boleh buat tahlil? Tak dengar Nabi kata. Nabi kata afdhalu zikri la ilaha illallah. La ilaha illallah itu tahlil lah. Memang la ilaha illallah itu tahlil. Tapi tahlil Melayu lain macam. Itu nama kepada la ilaha illallah. Nabi siapa kata tak boleh buat tahlil? Nabi menggalakkan kita buat tahlil. Bukan begitu cara. Kalau begitu cara ambil hukum, agama ini akan jahanam lama. Karena itu ilmu diambil daripada golongan akabir, bukan asaghir. Allahu akbar. Nanti kita akan jumpa ungkapan ini. Akan datang satu masa di mana golongan asaghir akan merosakkan ilmu. Ibnu Abbas kata asaghir, Ibnu Abdullah bin Mas'ud kata asaghir itu siapa dia? Ahlul hawa wal bidah. Akabir ahlus sunnah. Allahu akbar. Kena hati-hati. Bacalah Talbisul Iblis Ibnu Jauzi. Sulaiman Sakhtiyani. Bila kamu lalu pada majlis-majlis as-saghir ini, masukkan jari telunjuk dalam telinga. Imam Nawawi, Imam Muslim membawa dalam muqaddimah Muslim. Hadis ini ada sanad syaitan. Allahu akbar. Salah satu sanad syaitan yang mesti kita tutup telinga. Bangkit kena bantah ataupun kita tinggal majlis. Satu orang bercakap, adalah satu hadis Nabi ada bersabda, tapi saya pun ingat dan tak ingat sama banyak. Enggak bisa begitu. Enggak bisa. Ini lebih bisa daripada bisa ulang. Enggak bisa. Tak boleh baca hadis macam tu, salah. Ada satu hadis tapi saya pun tak apa nak ingat, tapi lebih kurang makna dia macam ni. Lebih pun ada, kurang pun ada. Ini tidak betul cara baca hadis. Adab pun adab yang qabih, adab yang buruk. Tak boleh baca hadis begitu. Hadis kena baca dengan yakin. Tak boleh baca dengan sirah yang sirah dia kena jazam. Tidak boleh tamrid. Ini orang tidak mengetahui. Siapa kata tak ada hadis? Nabi ada kata. Sahabat, apa martabat hadis tu? Hadis lah. Pak tanya martabat tu lah, hadis lah. Orang sahabat hadis sudah. Riwayat daripada siapa? Riwayat apa? Hadis lah benar ni. Tidak boleh.
akan rosak peradaban ilmu kalau hadis dibaca begitu. Bacalah Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Apa Nawawi kata, di antara adab membaca hadis dhaifnya ialah hadis dhaif itu kena dibaca dengan cara sembunyi-sembunyi, tak lihat apa-apa. Hadis dhaif ni cara baca dia. Apa cara kita amal dia? Macam kita jual ganja. Tak boleh depan-depan. Tak boleh baca sirah hadis dhaif seperti mana sirah hadis sahih, tidak boleh baca. Kita hari ni baca hadis dhaif mengalah ke hadis sahih, lepas tu hadis sahih tak baca. Hadis sahih tak baca. Subhanallah. Pasal itu kita di dalam bahaya ini. Di dalam bahaya. Kita dalam bahaya. Sangat membahayakan kalau begitu kedudukan kita. Dah kita kekurangan orang alim. Orang alim korang. Orang nak baca Riyadhus Shalihin korang. Orang nak baca kitab-kitab hadis korang. Yang banyak orang baca kitab-kitab yang tak tahu lah. Kitab-kitab main ikut mana, yang banyak nya. Berkatanya, daripadanya, umpamanya. Apa itu? Dia pun tak faham. Syahdan telah berkatanya kepadanya, sesungguhnya apabilanya. Apa dia nya tu? Akhirnya tak dapat difahami ilmu. Pasal itu kena tebuk. Pasal itu saya suka beri cadangan, hidupkanlah Riyadhus Shalihin, bacalah Riyadhus Shalihin. Daripada kita baca kitab yang tak tentu apa, baca Riyadhus Shalihin. Ada Dalilul Falihin, baca. Tengok macam mana sekurang-kurangnya selamat kita daripada khazanah pembohongan bila kita baca Riyadhus Shalihin. Daripada kita baca satu kitab pun tak tahu apa cerita. Karena itu kena kita berhati-hati. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Allahumma atina anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah